Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, Tuan Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, para pelajar, sidang hadirin dan hadirat perkongsian maya kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dan juga program showcase KPPB bagi semester 2 2020 yang berlangsung pada 8 hingga 9 Disember 2020. Saya Muhammad Farid Ismail, pensyarah akademik di Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Pendidikan Teknik, akan berkongsi berkaitan dengan sedikit pengalaman berkaitan KPPB ini bagi semester yang kedua. Untuk kursus yang saya wakili ini adalah merupakan gabungan daripada 3 buah kursus yang diambil oleh para pelajar PISMP ambilan Jun 2019, semester pertama tahun yang kedua ataupun semester yang ketiga bagi set 1. Di mana gabungan set 1 ini adalah gabungan daripada EDUP 3053 iaitu Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku, serta SCES 3073 iaitu Kemahiran Saintifik dan Pengurusan Makmal Sains. The big idea bagi set 1 ini yang telah kami sama-sama sepakat adalah pendidikan 4.0, pemangkin pembelajaran hibrid. Jadi melihat kepada the big idea ini adalah kita lihat dari segi pendidikan 4.0 di mana salah satu elemen yang ada pada pendidikan 4.0 adalah bagaimana teknologi digital ini berperanan besar dalam mengubah landscape persekitaran global, termasuklah bagaimana kita belajar ataupun kita mengajar, menyampaikan pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja di sekolah tetapi sebenarnya lebih luas ataupun lebih besar ruang lingkupnya. Dalam situasi yang telah kita lalui bermula daripada awal tahun ini, situasi pandemik yang berlaku telah menyebabkan landscape pendidikan itu berubah. Dan kita boleh lihat bagaimana berkembangnya pembelajaran digital ini, dan pembelajaran digital ini merupakan salah satu elemen penting yang ada pada pendidikan 4.0. Dan bila kita sebut tentang pemangkin ataupun bila sebut tentang pembelajaran hibrid, yang kami fokuskan adalah bagaimana sesuatu pembelajaran itu boleh dilaksanakan bukan sahaja di sekolah, tetapi juga pembelajaran itu yang boleh dilaksanakan di luar daripada bilik darjah ataupun kelas, di luar daripada sekolah. Contoh yang paling mudah adalah di rumah ataupun di mana-mana saja. Baik. Jadi untuk model KPPB yang telah kami sepakati ialah model seperti yang ditunjukkan ini. Bagaimana EDUP 3053, EDUP 3043 dan SCES 3073 saling berkait antara satu sama lain. Dan melihat kepada hasil pembelajaran. Bila kami duduk bersama dalam merancang, merangkai dan sebagainya, kita telah melihat kepada hasil pembelajaran. Bagi setiap kursus yang terlibat, jadi apabila kita telah duduk bersama, kita sepakat, kita melihat kepada hasil pembelajaran dan kita telah memilih satu hasil pembelajaran bagi setiap kursus dan kita telah
memilih outcomes ataupun LO tu, learning outcome yang tertentu. Okey. Jadi untuk kursus ini kita telah memilih untuk menghasilkan satu bahan sumber, satu bahan sumber atau bahan media digital yang boleh digunakan oleh para guru dan juga para pelajar. Okey. Baik. Baik. Berikut merupakan essential question ataupun soalan-soalan penting yang telah kami keluarkan daripada setiap kursus ini. Dan jika kita lihat pada rajah, rajah ini merupakan adalah gabungan daripada tiga kursus tersebut, dan kursus tersebut menghasilkan beberapa soalan-soalan yang penting ataupun soalan-soalan EQ ini. Dan kita boleh lihat di sini, setiap kursus itu ada satu dia punya kata kunci. Yang pertama sekali adalah bahan media. Yang besar tu adalah bahan media. Itu merupakan daripada kursus EDUP 3053, teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Kemudian di atasnya ada peranan guru. Peranan guru itu adalah satu kata kunci daripada kursus EDUP 3043, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Manakala bahan sumber yang di atas itu adalah kata kunci daripada kursus kemahiran saintifik dan pengurusan maklumat sains SCES 3073. Baik. Jadi untuk bahan media kursus EDUP 3053, kita keluarkan satu soalan, mengapa bahan media ini penting dalam PDP? Itu soalan yang perlu dijawab. Okey. Kemudian kita juga tanya kenapa juga bahan media ini selain daripada penting, kenapa bahan media ini perlu berfungsi dengan berkesan. Bukan sekadar ia dihasilkan, tetapi ia perlu juga berkesan kepada pelajar. Dan bagaimana untuk menghasilkan bahan media yang berkesan supaya menyokong pembelajaran dan pengajaran secara hybrid. Maksudnya, bahan media ini boleh digunakan dalam bilik darjah, dan selain daripada itu, bahan media yang digunakan ini boleh juga digunakan oleh murid-murid di luar bilik darjah. Mungkin kita ambil contoh yang paling mudah sekarang ini, di rumah. Okay? Bermakna murid-murid boleh menggunakan bahan media ini juga sama ada secara kendiri ataupun dengan bantuan ibu bapa ataupun juga dengan bantuan guru, boleh digunakan di rumah. Okay? Kemudian kita boleh lihat juga essential question bagi EDUP 3043. Okay? Kenapa peranan guru itu penting? Jadi kat sini kita selitkan bagaimana ataupun kenapa peranan guru itu penting. Apabila kita nak menjalankan sesuatu pembelajaran hybrid, okay, kenapa guru ini berperanan dengan penting? Ini kita merupakan soalan EQ yang perlu dijawab. Okay, dan bagaimana guru ini berperanan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Bagaimana guru ini berperanan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan apa? Di sini ada kaitannya. Di sinilah ada kaitannya dengan bahan media dan juga bahan sumber. Okey, bahan media dan juga bahan sumber nanti. Jadi bagaimana guru ini berperanan menghasilkan sesuatu bahan sumber berdasarkan media-media digital yang tertentu, okey, supaya murid-murid ini boleh belajar di rumah selain daripada di sekolah. Dan bahan hasil produk ini, seperti yang saya sebut tadi, akan dapat digunakan bukan sahaja di rumah, tetapi boleh juga di sekolah. Jadi ini yang dikatakan pembelajaran secara hybrid. Okey? Baik. Dan kemudian bila kita lihat kepada EQ bagi kursus SCES 3073, bagaimana bahan sumber itu dapat dihasilkan dan menyokong pembelajaran secara
hybrid. Ini 3 kata kunci yang penting bagi setiap kursus. Saya fokuskan balik semula kepada bahan media tadi, EDUP 3053 tadi. Media digital dia ada banyak media, banyak aplikasi, banyak aplikasi web dan sebagainya kan. Contoh aplikasi Android dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh bahan media digital. Kemudian bahan sumber ini adalah merujuk kepada konten. Dalam konteks ini adalah sains lah, sains sekolah rendah. Bagaimana bahan sumber? Jadi murid-murid akan menyusun bagaimana PDP berkaitan, iaitu sains ini, bahan sumbernya boleh diolah supaya dengan menggunakan bahan media tadi. Dan di sini antara bahan sumber dan bahan media ini, antara kursus EDUP 3053 dan SCS 3073, terletaknya peranan guru. Bagaimana guru itu berperanan untuk menghasilkan satu bahan sumber berdasarkan bahan media digital yang berkesan kepada murid-murid agar proses pengajaran dan pembelajaran itu boleh dilaksanakan dengan baik. Okey. Ini adalah antara soalan EQ yang perlu dijawab oleh para pelajar. Baik. Dalam perancangan, dalam fasa kami merancang pelaksanaan KPPB bagi 3 kursus ini, kami telah menggunakan the backward design model, iaitu pertama sekali kita mengenal pasti hasil. Hasil yang akan pelajar-pelajar ini persembahkan kepada kami. Satu. Yang keduanya, kita menentukan evidence yang boleh digunakan untuk pentaksiran. Dengan penghasilan rubrik-rubrik tertentu, dan menjawab kepada soalan EQ yang telah dinyatakan sebelum ini. Dan seterusnya kita merancang proses pembelajaran. Agar pembelajaran itu berkesan. Okey. Baik, ini adalah model yang telah digunakan dalam proses ataupun dalam melaksanakan KPPB bagi 3 kursus ini. Okey. Baik. Yang pertama dari segi kenal pasti hasil. Ini. Kenal pasti hasil adalah kita nak menghasilkan satu laman blog pendidikan. Daripada laman blog ini, pelajar akan menghasilkan, setiap seorang akan menghasilkan satu laman blog pendidikan, di mana laman blog pendidikan ini, inilah yang menepati kepada bahan media bagi kursus EDUP 3053 tadi. Dan dalam blog pendidikan ini dimasukkan ataupun kandungannya adalah kandungan SCES 3073. Iaitu kandungan sains lah, bahan sumber PDP sains. Dan di sini juga EDUP 3043 berperanan bagaimana pengurusan berkaitan dengan pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, bagaimana peranan guru boleh mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan juga menyokong kepada pembelajaran hybrid. Jadi peranan guru itu akan menghasilkan, mengambil kira pelbagai aspek, mungkin dari segi kecerdasan pelbagai, kecenderungan, psikomotornya, efektifnya dan sebagainya. Jadi elemen-elemen itu dimasukkan ke dalam blog ataupun bahan sumber digital yang dihasilkan. Kemudian bagi menentukan evidence, evidence yang hendak ditaksir, di sinilah di mana kami menentukan bagaimana evidence ini boleh diberikan ataupun disusun rubriknya. Dari segi kita boleh lihat di sini, yang pertamanya adalah bagaimana aplikasi digital
seperti LMS, Learning Management System, ataupun CMS, Course Management System, itu digunakan oleh para pelajar. Okey. Jadi kita boleh lihat nanti bagaimana laman web ini akan diolah oleh mereka supaya dia bersesuaian dengan pembelajaran dan pengajaran bagi guru dan juga bagi pelajar. Dan selain daripada itu, sesuai juga untuk ibu bapa membimbing. Dan kemudian selain daripada itu, ada juga elemen seperti kolaboratif bersama pakar bidang. Di sini kita letakkan ketetapan kepada mereka agar mereka sentiasa ataupun mereka perlu membuat kolaboratif bersama pakar bidang yang telah dipilih. Dalam konteks ini, contohnya apabila kita melaksanakan kursus ini ataupun KPBB ini, bahan media digital, sama ada mereka merujuk para pensyarah dalam bidang digital ataupun dalam bidang teknologi, ataupun dalam masa yang sama dia merujuk kepada para guru yang pakar dalam sesuatu konten atau kandungan. Spesifiknya sains lah. Guru-guru sains, guru-guru pakar sains, guru-guru guru-guru teknologi, ICT dan sebagainya. Okay? Dan mungkin juga mereka berpeluang ataupun kita buka kepada mereka untuk menjalankan kolaboratif dengan pakar-pakar luar. Mungkin ada pensyarah-pensyarah universiti di luar atau pensyarah-pensyarah kolej, asalkan mereka itu ada kepakaran dalam bidang-bidang yang berkaitan. Okay? Dan kemudian kita boleh lihat di sini bagaimana perkongsian secara digital melalui media-media sosial. Bagaimana bahan-bahan sumber ini akan dikongsikan secara digital ataupun kita menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklum balas. Mendapatkan maklum balas. Bukan sekadar kalau dahulu mungkin kita menghasilkan satu bahan sumber, kita menghasilkan satu bahan sumber digital dan kemudian kita terus hantar kepada pensyarah untuk kita nilai. Tetapi dalam proses pembelajaran ataupun dalam kursus ini, kita menghasilkan atau kita mewajibkan mereka untuk berkongsi dan mendapatkan maklum balas melalui media-media sosial yang ada sekarang ini, supaya maklum balas yang diperolehi itu boleh digunakan untuk menambah baik. Menambah baik bahan sumber digital yang dihasilkan tersebut. Jadi di situ akan wujudnya proses pembelajaran bagi mereka. Dan ini juga dalam kami merancang pembelajaran, untuk membina soalan tugasan, kita telah mengambil elemen-elemen penting bagi deep learning ini, iaitu dari segi amalan pedagogi, bagaimana juga hubungan pembelajaran atau learning partnership, hubungan pembelajaran bersama pakar, kolaboratif bersama pakar, kemudian juga learning environment, persekitaran pembelajaran, itu yang tadi kita masukkan EDUP 3043 tadi, bagaimana persekitaran pembelajaran. Jadi kita nak pastikan bila mereka menghasilkan laman web itu sesuai dengan persekitaran pembelajaran murid-murid. Dan juga leveraging digital, bagaimana kita nak mengoptimumkan keupayaan digital ini, bahan sumber ini kita digitalkan, dan dia boleh berperanan sebagai bahan sumber yang bukan sahaja boleh digunakan di dalam kelas atau boleh dalam bilik darjah, tetapi boleh juga digunakan di luar bilik darjah, di luar kelas. Macam seperti yang sebelum ini saya sebut, dalam situasi pandemik ini kita tidak dapat pergi ke sekolah, murid-murid tidak boleh bersekolah, tetapi murid bersekolah di rumah, barangkali menggunakan laptop, barangkali mungkin menggunakan phone dan sebagainya. Inilah bagaimana pembelajaran itu boleh menempati ciri-ciri yang ada. Dan juga dalam kami merancang pembelajaran ini,
kita menggunakan elemen ini, design, merancang, kemudian kita aplikasi implementkan, kemudian kita measure, reflect and change. Ini yang kita kata tadi. Apabila mereka pelajar ini telah menghasilkan produk ataupun bahan sumber digital, mereka berkongsi, mereka bertanya pendapat daripada pakar, perkongsian bersama pakar ataupun maklum balas daripada audience ataupun kumpulan sasaran. Dalam konteks ini murid-murid lah. Dan mereka akan dapat maklum balas itu untuk buat satu penambahbaikan. Okey, penambahbaikan. Okey. Jadi inilah tiga model atau bukan tiga model, tiga peringkat dalam backward design model. Okey. Dan bila melihat kepada KPBB, pada peringkat awal saya sangat mungkin pada peringkat awal saya agak pesimis berkaitan dengan KPPB ni. Bagaimana dia nak boleh berperanan membantu kepada pembelajaran murid di sekolah. Tetapi bila kita memahami, dari semasa ke semasa kita memahami konsep, kita masuk dan kita faham apakah keadaan, apakah matlamat sebenarnya, maka saya boleh katakan saya optimis. Sekarang saya agak optimis kepada pelaksanaan KPPB ini. Dan apa yang kita lakukan di peringkat ini adalah KPPB ini kita lakukan dalam konteks tugasan. Dalam konteks tugasan. Tetapi tidak mustahil pada masa yang akan datang model ataupun KPPB ini kita boleh jalankan dalam konteks yang lebih luas, iaitu bagaimana PDP itu kita jalankan ataupun kita buat katakan kita buat sepadu, kita sepadukan antara satu kursus dengan kursus yang lain. Mungkin pada masa yang akan datang. Tetapi kita mengikut kesesuaian. Bukanlah saya kata saya bersetuju 100%, tidak. Tetapi ada peringkat-peringkat tertentu, ada bahagian-bahagian tertentu yang mungkin kita boleh laksanakan. Tetapi dalam masa yang sama, ada bahagian-bahagian tertentu juga yang mungkin kita tak sesuai untuk dilaksanakan. Maka terpulang kepada kita bagaimana kita nak melihat produk, iaitu apa yang akan dihasilkan oleh murid-murid ini ataupun pelajar-pelajar kita. Okay? Jadi kalau kita nak melihat satu pembelajaran yang berkesan, yang deep learning itu ataupun pembelajaran yang bermakna itu, maka mungkin kita boleh laksanakan satu apa yang kita panggil dalam compact, pemampatan kurikulum mungkin, ataupun acceleration atau pecutan kurikulum. Itu mungkin boleh berlaku dalam konteks sekolah. Tetapi dia memerlukan usaha yang sangat baik, usaha yang sangat banyak dan juga memerlukan pemikiran. Apabila kita mempunyai pemahaman dan pemikiran yang sama seiring, maka kita boleh melaksanakannya, insya-Allah. Walau bagaimanapun seperti saya sebut tadi, bergantung kepada keperluan semasa, insya-Allah. Dan jadi saya rasa itu saja perkongsian yang boleh saya kongsikan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika nak merujuk kepada bahan sumber digital yang telah dilaksanakan oleh kumpulan sains ambilan Jun 2019 ini, tuan-tuan bolehlah rujuk dan bolehlah scan kepada QR code ini, dan kemudiannya akan dibawa kepada buku digital, koleksi bahan sumber digital PDPC Sains Sekolah Rendah. Dan di dalam koleksi buku digital ini adanya makluman berkaitan dengan pelajar-pelajar yang telah melaksanakan, dan juga sedikit makluman berkaitan dengan apakah topik yang mereka laksanakan, dan juga ada pautan kepada laman web mereka melalui QR code yang dibekalkan dalam buku digital ini. Jadi jemputlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita merujuk kepada koleksi bahan sumber digital yang telah diterbitkan ini. Dan
Saya rasa itu saja untuk perkongsian saya. Jadi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.